Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB Nizam Malik page. Hari ini 2 Oktober 2020. Hari ini hari Jumaat, sekarang lebih kurang pukul 1.53 minit petang. Okey, saya sekarang berada di perkarangan masjid Masjid Nongcik, dekat Nongcik ni. Okey, alhamdulillah baru saja selesai menyempurnakan solat Jumaat. Okey, alhamdulillah. Okey. So first of all, kita kena syukur banyak-banyak pada waktu sekarang kita di Malaysia masih lagi kira selamat lah, walaupun ada peningkatan COVID-19 di beberapa negeri. Okey, dan kita dalam tempoh berjaga-jagalah. Okey. Jadi apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana, sentiasa ceria, sentiasa positif. Okey, bersemangat untuk capai impian dan matlamat anda. Okey, right. So dalam sesi live pada petang ni, saya nak share dengan anda apakah 3 amalan yang akan mengubah kehidupan anda. Dan saya tak nak cerita tips ni based on dalil dan sebagainya, tetapi dia lebih kepada apakah nasihat yang saya terima daripada orang-orang yang lebih mungkin lebih berjaya daripada saya, ataupun orang yang lebih berumur daripada saya. Satu perkara yang saya nak share dengan anda, saya suka dengan nasihat orang. So kalau saya jumpa sesiapa orang yang lebih berjaya daripada saya suka tanya dia apakah tips kejayaan ataupun apa nasihat dia untuk saya jadi lebih berjaya. Okay, so daripada ramai-ramai orang yang saya jumpa, okey, dan saya tanya apakah resepi kejayaan, macam mana kita nak berjaya dengan lebih baik, macam mana kita nak ubah kehidupan kita daripada susah kepada lebih senang. So ada 3 lah benda yang saya nak share dengan anda pada petang ini, 3 amalan yang insyaAllah sekiranya anda buat, anda akan nampak kehidupan anda akan ada banyak perubahan lah dalam kehidupan anda. Okay, alright. So siapa yang nak tahu 3 tips tersebut, apakah 3 amalan tersebut? Kalau nak tahu, komen 3 dekat ruangan komen dekat bawah, komen nombor 3. Okay, komen 3 dan saya akan sharekan kepada anda sebentar sahaja lagi. Okay, alright. So kalau ditanya saya apakah 3 amalan yang sangat-sangat powerful yang akan mengubah kehidupan, adalah nombor 1 adalah, kita bagi yang senang dulu. Nombor 1 adalah bersedekah. Okay, bersedekah ataupun berzakat. Okay, maksudnya sebelum kita capai apa-apa, kita sedekah dulu. Ramai orang dia selalu cakap, kalau saya berjaya ke, saya capai sesuatu ke, saya akan sedekah, saya akan zakat. Okay, tetapi cuba ubah cara kita, pendekatan kita selepas ini. Okay, bermaksud kita sedekah dulu, kita zakat dulu sebelum kita nak sesuatu. Okay, mulakan dengan bayar zakat ataupun bersedekah. Okay, kemudian barulah kita buat apa yang kita nak buat. Contohnya kita nak usahakan something, bisnes ke, pelaburan ke, kita mulakan dengan membayar zakat. Terima kasih kepada yang komen 3. Terima kasih sebab nak minta anda respon supaya saya tahu saya tak bercakap sorang-sorang dan saya nak anda tahu ini adalah sesi live. Okay, alright. So nombor 1 ni adalah kita bayar zakat dan bersedekah. Okay, jadi cari peluang setiap hari, kalau boleh jadikan amalan bersedekah ni sebagai satu amalan daily practice anda, benda yang anda buat setiap hari. Okay, so sedekah ni kita boleh bagi kat siapa-siapa je. Pagi budak kecil kita jalan kan, kita nampak budak kecil tengah jalan, kita bagi dia RM1. Itu kita boleh buat, itu kita niat sedekah. Okay, dan sedekah ni juga, sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada ahli keluarga kita. Contohnya adik-beradik kita, ataupun kita ada anak saudara ke. Okay, kita bagi kepada mereka duit RM10, RM50 ke, bagi je. Okay, cakap kat dia, nah ni duit belanja, ambil sikit duit belanja. Alright, belilah makanan dan barang keperluan kalau mengikut keperluan lah. Okay, so jadikan amalan. Okay, kita memberi, belajar untuk memberi terlebih dahulu sebelum menerima. Ramai orang dia minta, tetapi dia tak ada mindset memberi. So belajar untuk memberi terlebih dahulu dan insyaAllah anda akan menerima. Lebih banyak anda memberi, lebih banyak anda menerima. So anda akan nampak perbezaannya dalam kehidupan anda apabila anda cuba amalkan sifat suka memberi. Okay, so tulis nombor 1, amalan yang saya share dengan anda ni bukan sahaja terhad kepada sedekah ataupun berzakat, tetapi
sifat suka memberi. Nombor 1, okey. Suka memberi dulu, okey. Tetapi lebih mudah lagi kita cakap sedekah ataupun berzakat. Okey, dan sekarang ni zaman zaman teknologi, kita nak sedekah, kita nak zakat tak susah. Kita just buka je kita punya Maybank to you. Ada satu function untuk kita buat zakat secara online, donation secara online, dan macam-macam pertubuhan yang kita boleh pilih untuk kita zakat. Okey, contohnya Cancer Institute Negara, Magna, adalah macam-macam pertubuhan Rich Wells yang kita boleh buat donation. Okay, setiap hari kita boleh buat donation. RM1 pun boleh, RM10 pun boleh. Okay, tak semestinya donation tu kena beribu ringgit baru kira donation. Okay, kita niat kita buat donation. Okay, in fact bila kita buat donation tu, kita dapat resit lagi. Kita boleh simpan sebagai kita punya rekod kita buat donation. Okay, so untuk personal kita sajalah kita rekod kita. Okay, alright, so terima kasih Saifuddin Lotepi. Sedekah, zakat, pemurah, betul. Belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi terlebih dahulu sebelum menerima. Okay, so nombor 1. Yang kedua, amalan yang power lah yang saya rasa saya nak share dengan anda pada petang ini. Follower saya di Nizam Malik Page, saya percaya anda semua yang follow saya, yang tonton saya secara live, adalah anda yang ingin berjaya dalam kehidupan anda. Anda nak ubah kehidupan anda. Anda tak nak jadi orang biasa-biasa, kehidupan biasa-biasa, hidup dalam keadaan yang sederhana tetapi sebenarnya keadaan yang susah. Okay, so anda nak jadi orang yang lebih berjaya, anda nak jadi orang yang lebih baik dari segi kewangan. Sebab tu anda follow saya. Jadi saya nak share dengan anda apakah amalan yang anda boleh buat untuk berjaya. So nombor 2, amalan yang anda boleh buat untuk berjaya adalah, okay, amalan yang kedua yang anda boleh buat untuk berjaya adalah amalan solat tahajud. Okay, solat tahajud ni sangat-sangat powerful. Okay, amalan yang akan bypass banyak benda. Okay, adalah solat tahajud. Okay, so solat tahajud ni apa? Solat tahajud ni bermaksud solat pada waktu 1/3 malam. Okay, so syarat yang saya belajar lah tentang solat tahajud adalah kita kena tidur dulu, kemudian kita bangun malam, kemudian kita solat 2 rakaat. Okay, untuk tahajud, mungkin niat tahajud lah. Okay, jadi dulu saya selalu terima nasihat pasal solat tahajud ni, tapi sukar untuk kita buat. Sebab saya buat kan, sebab malam ni waktu kita tidur kan. Okay, jadi sukar. Dia memang sukar. Okay, jadi bukan semua orang boleh buat solat tahajud ni. Tetapi kalau anda boleh buat, anda akan nampak anda punya kehidupan anda akan berubah dengan sangat-sangat drastik. InsyaAllah berubah. Okay, banyak benda yang susah akan jadi mudah, dipermudahkan urusan anda because of solat tahajud. Okay, alright, so belajar untuk plan masa anda. Okay, malam ni tidur awal. Saya selalu plan kalau nak solat tahajud, tidur awal. Dan cara saya adalah, biasanya saya tidur dengan tak solat isyak dulu. Okay, sebab saya nak bangun malam. Macam tu. Okay, so terpulang kepada cara anda. Kalau anda jenis boleh dah solat isyak, lepas tu anda boleh bangun, terpulang anda bangunlah solat tahajud. Okay, untuk bangun solat untuk solat tahajud pukul 2 pagi ke, pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, sebelum solat subuh lah. Okay, so plan your time. Okay, dan solat tahajud ni 2 rakaat je, tak susah. Okay, 2 rakaat sahaja. Sekejap je, lepas tu anda boleh sambung balik tidur, rehat untuk tidur anda lah basically. Okay, so solat tahajud ni kalau boleh buat memang power. Okay, tadi saya kata Rina Rosli kata solat tahajud ni ada keajaiban dia. Memang betul ada keajaiban dia. Anda boleh search apakah manfaat ataupun keajaiban solat tahajud ni. Okay, alright, so cuba buat. Anda boleh google lah apa dalil-dalil pasal solat tahajud ni, apa cara solat tahajud 2 rakaat, apa nak baca surah, apa semua anda bacalah. Okey, anda google lah. Okey, saya just nak beritahu anda, kita cuba amalkan solat tahajud. Okey, so insyaAllah kehidupan anda berubah, rezeki anda akan senang masuk. Okey, lepas anda amalkan benda ni lah. Okey, alright, so alright, so yang kedua, itu yang kedua, amalan yang kedua. Siapa yang okey kalau saya nak kongsikan amalan ketiga, boleh tak? Kalau okey, komen okey. Alright, Aina Amirah Azmi, tuan nanti save live ni ya, sangat bermanfaat insyaAllah. Okay, live ni saya akan save. Alright, anda boleh tonton semula. Okay, alright, Alif Kasim kata okey. Khairul Anwar, okey, alright, so terima kasih. Okay, so amalan ketiga, kalau anda masih mendengar, maksudnya anda memang betul-betul serius dan committed. So
tips yang ketiga, macam mana kita nak improve diri kita, macam mana ubah hidup kita jadi lebih baik, jawapannya adalah berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa kita. Okay, so dalam life ni, orang yang penting dalam hidup kita adalah ibu bapa kita. Selain Rasulullah, okay, adalah ibu bapa kita. Okay, orang yang kita kena berbakti, orang yang kita kena bantu mereka. Alright, dan sebenarnya kita tak boleh nak balas jasa mereka, okay, dalam kehidupan ni. Jadi kita hanya boleh lakukan yang terbaik untuk mereka. So buat baik kepada ibu bapa ni maksudnya apa? Jangan sakitkan hati mereka, jangan bercakap kasar dengan mereka, okay, dan sentiasa senangkan hati mereka. Hati mereka ni sentiasa susah dengan anak-anak. So apa kata kita jadi anak yang menyenangkan hati ibu bapa kita. Okay, tak kisahlah kita ni dah umur berapa, kalau kita masih ada ibu bapa, jadi anak yang suka berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kalau kita boleh bantu secara financial, kita bantu secara financial. Kalau kita tak boleh nak bantu secara financial, kita bantu dari segi tenaga kita, bantu dari segi apa yang kita boleh tolong dekat rumah, contohnya lah. Okay, so sentiasa ada niat untuk bantu ibu bapa kita berbuat baik kepada ibu bapa. Sebenarnya impact dia akan bagi kemudahan dalam kehidupan kita. Okay, so kita boleh bergaduh dengan sesiapa sahaja dalam dunia ni, tetapi jangan bergaduh dengan ibu bapa kita. Alright, dan sama juga untuk lelaki. Lelaki tanggungjawab pada ibu bapa ni berterusan sampai akhir hayat. Kalau untuk perempuan, dia punya tanggungjawab dia kepada ibu bapa terhenti selepas dia berkahwin. Maksudnya dia kena fokus kepada suami lah. Okay, tetapi still ibu bapa dia tak boleh nak tinggalkan, still kena jaga kebajikan ibu bapa. Okay, so sampai bila-bila pun kita mesti ada sikap berbuat baik, berbakti kepada ibu bapa. Okay, insyaAllah kehidupan kita senang. Okay, saya tengok ramai orang yang berjaya. Saya tengok jutawan, making millions, making 100,000 per month, yang hidup dalam kemewahan dan juga kejayaan adalah mereka yang baik dengan ibu bapa mereka. Selagi mereka masih hidup, kita buat yang terbaik dan insyaAllah anda akan lihat kehidupan anda akan berubah secara drastik sebenarnya. Sikit-sikit dan juga drastik. Anda akan, kadang-kadang rezeki yang tak sangka-sangka akan masuk because of berbuat baik kepada ibu bapa. Okay, alright, so saya rasa itulah yang ingin saya kongsikan dengan anda dalam sesi live pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okay, dan saya harap apa yang saya kongsikan ini bermanfaat, dan sekiranya anda rasa bermanfaat, bantu saya untuk klik button share ke banyak mungkin group yang anda join, ke wall Facebook anda, dan tonton video ni secara ulang tayang. Tonton balik, dengar balik apa yang saya sampaikan, dan yang paling penting adalah amalkan apa ilmu yang anda pelajari pada hari ini. Okay, ilmu kalau kita dapat, kalau kita tak amalkan, maka dia jadi sia-sia. Okay, just sekadar pengetahuan. Tetapi pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita amalkan, dia akan menghasilkan result. Okay, jadi belajar untuk ambil tindakan. Kita dah belajar dah apa semua. Tak boleh buat 3, buat 1. Tak boleh buat 1, buat 2. Tak boleh buat 3, buat semua. Macam tu. Okay, alright, so saya rasa setakat ini saja. Terima kasih kepada anda menonton. Salam Jumaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya nak kembali semula ke office saya, ada sedikit urusan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, so all the best untuk anda semua. Salam Jumaat. Okay, so this is Masjid Nongcik. Okay, biasa saya solat Jumaat dekat sini kalau saya kat office. Alright, so Padang tempat parking ni dah kosong dah lengang dah, tadi penuh. Okay, so terima kasih kepada anda yang follow saya, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, Assalamualaikum, bye bye.